perkatakan berkenaan dengan penamatan perkhidmatan GSM 2G ataupun 2G ya. SMS yang mana di negara kita ni Brunei Darussalam. Kita ni sebenarnya kurang mahir, kurang arif sebenarnya. Apa di sebalik GSM 2G, 3G, 4G, 5G ini? Alhamdulillah kita datangkan pakarnya. Terus sahaja kita ini perkenalkan. Di sebelah kiri saya, Yang Mulia Tuan Zul Azmi bin Haji Asli merupakan penolong pengurus Spectrum Planning AITI. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah. Lebih mesra dipanggil Tuan Zul ke Tuan Azmi ni? Panggil Tuan Zul Azmi. Tuan Zul Azmi, boleh ya. Jadi alhamdulillah. Dan bersama Tuan Zul Azmi di sebelah kiri beliau Yang Mulia Zul Yadain bin Haji Ibrahim Faizal, merupakan pengurus strategi RAN, iaitu Radio Access Network ya. Ya, dari UNN. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pagi ini, sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi ini pertama kali bersama kami di Rampai Pagi. Betul, pertama kali. Pertama kali ya. Ribuan terima kasih kita ni ucapkan ya berkesudian bersama kita pada pagi ini. Satu topik yang menarik juga. Betul. Dan kita ni kurang arif mengenainya. Penempatan perkhidmatan GSM 2G di negara Brunei Darussalam. Sebelum kita ni panjang lebar mengenai dengan tajuk ini, jadi mungkin boleh memberikan sedikit mukadimah apa yang akan cuba kita ni terangkan kepada penonton-penonton kita ni dan juga kami sendirilah berkenaan dengan topik pagi ini. Terima kasih Tuan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, pihak ITI ataupun pihak berkuasa industri info komunikasi teknologi dan juga bagi pihak UNN ingin merekamkan ribuan terima kasih kepada PRTB Rampai Pagi kerana memberi peluang bagi wawancara pada pagi ini mengenai dengan penempatan perkhidmatan GSM 2G di negara Brunei Darussalam. Adapun wawancara ini adalah bertujuan untuk menyampaikan sedikit beberapa maklumat mengenai dengan penempatan perkhidmatan 2G kepada orang ramai, khususnya kepada pengguna-pengguna yang masih menggunakan perkhidmatan 2G di negara Brunei Darussalam, terutama sekali pengguna yang berada di kawasan pendalaman. Itu sebenarnya tujuan wawancara pada pagi ini, Tuan. Baik ya. Mengongsikan kepada penonton rupanya ya penamatan perkhidmatan GSM 2G di negara kita ni Brunei Darussalam ini ya. Bagi yang kurang arif dan juga kurang mengetahui apa di sebalik GSM 2G ini, apa maksudnya? Okey. Terima kasih dengan soalannya. 2G adalah kira dikatakan generasi kedua perkhidmatan mudah alih. Paling senang dipanggil mobile services. Atau dalam segi teknikalnya, ia dipanggil GSM 2G. GSM itu bermaksud it stand for Global System for Mobile Communication. Tapi orang ramai lebih familiar lah dengan dipanggil dengannya 2G. Contohlah, kalau kata ini ingat, perkhidmatan 2G ini popular dengan penggunaan pesanan teks tu masa dulu, ataupun dipanggilnya SMS. So untuk makluman juga pada orang ramai, perkhidmatan 2G ini diperkenalkan oleh syarikat DST Communications Sdn Bhd pada sekitar tahun 1995. Ya, jadi kita sudah telah mengetahui, baru saja mengetahui mengenai dengan GSM ya. Apa itu GSM? Iaitu Sistem Global untuk Komunikasi Bergerak ya. Jadi sebetulnya apa yang berlaku ya pada perkhidmatan 2G di negara Brunei Darussalam ini, Tuan? Okey. Terima kasih Puan soalannya. Selepas pengumuman melalui media pada bulan Mac 2021 yang lalu, penempatan perkhidmatan 2G memang sudah dimulakan, tapi dengan secara beransur-ansur, kira mengikut kawasan yang dikenal pasti tu. Seperti yang dimaklumkan, perkhidmatan 2G ini akan ditamatkan sepenuhnya pada 1 Jun 2021. Bulan depan ya? Bulan depan. Lagi lama lah. So, inilah seperti inilah, kalau boleh diingatkan juga kepada orang ramai, kad SIM 2G ataupun peranti 2G devices tidak akan dapat lagi diguna pakai selepas tarikh pada 1 Jun.
Okay. So of course dengan penambatan ini ianya akan memberikan kesan kepada pengguna telefon bimbit 2G dan 2G devices yang lain yang menggunakan kad SIM 2G seperti telefon bimbit dan juga dipanggilnya M2M devices. So itu yang terkesan. Wah, jadi maksudnya mereka yang masih lagi menggunakan telefon bimbit 2G setelah tarikh tersebut tidak akan dapat lagi menggunakannya. Begitu juga mereka yang masih lagi menggunakan SIM card 2G akan terkesan selepas penamatan perkhidmatan GSM 2G di negara kita ni, Brunei Darussalam. Ya, pada 1 Jun ya, betul. Tahun ini. Jadi tidak lama lagi ni sebetulnya ya. Ya. Tapi kalau kita lihat di negara kita ni, Brunei Darussalam, alhamdulillah ya, rata-rata ada yang sudah membuat naik kepada 3G, 4G, 5G ya? ada ya. Mungkin belum Mungkin. lagi. Tapi saya lihat di kedai-kedai ada mereka gedung-gedung yang boleh belah yang telah pun menyediakan telefon bimbit yang capable ataupun berkebolehan untuk menggunakan 5G. Jadi itu nanti cerita lain ya. Kita ni beralih semula berkenaan dengan topik kita pada pagi ini. Ya. Jadi mengapa perkhidmatan 2G ini perlu ditamatkan? Okay. Pada masa ini kebanyakan pelanggan sudah menggunakan perkhidmatan 3G ataupun 4G. Ramai hanya segelintir pelanggan-pelanggan di Brunei ini yang masih menggunakan perkhidmatan 2G. Dari estimate dalam kurang daripada 1% daripada jumlah keseluruhan pelanggan di Brunei ini yang masih menggunakan 2G. Which is sikitlah ia punya penggunaan itu. Jadi perkhidmatan 2G ini akan ditamatkan. Ia adalah salah satu inisiatif yang sejajar dengan projek pemodenan infrastruktur yang dilaksanakan oleh UNN pada masa ini, yang akan dilaksanakan di seluruh negara. So tujuan utama pemodenan infrastruktur ini dan penutupan perkhidmatan 2G ini adalah untuk menektarafkan standard kualiti perkhidmatan mudah alih ataupun the mobile network, dan seterusnya meningkatkan pengalaman pengguna ataupun istilah digunakan ialah the quality of experience. Yes, quality of experience. Jadi bila servis 2G ini ditamatkan, spektrum yang digunakan 2G pada masa ini dapat digunakan kembali untuk teknologi yang lebih moden, teknologi yang lebih canggih seperti 3G dan 4G. So dari segi telecommunication, spektrum ini macam capacity ataupun sebagai contoh laluan highway. So jadinya kalau 2G ini macam two lane highway, so capacity-nya limited. Jadi kalau digunakan spektrum yang sama untuk 4G sebagai contoh, ia lebih lebar. Jadi macam 3 lane, 4 lane, so lebih luas. Jadi ramai pengguna-pengguna boleh menggunakannya. Jadinya internet punya kelajuan lebih pantas, lebih lancar. So ini matlamatnya adalah untuk to improve on the quality of experience, to improve on the pengalaman pengguna. Itu matlamatnya lah. Wow, jadi luar biasa sekali ya, Mahira. Betul. Jadi itulah disebabkan kenapa ya perkhidmatan 2G ini ditamatkan. Jadi bagaimana sebetulnya untuk memeriksa semada mereka penonton kita ni mempunyai telefon bimbit atau peranti 2G ini? Okey, dia ada 3 cara. Salah satunya melihat spesifikasi telefon bimbit tersebut ataupun peranti tersebut. So kadang-kadang bila membeli telefon itu, dalam kotak tu ada buatnya. Adakah ia support 2G ataupun support 2G dan 3G ataupun support 2G, 3G dan 4G. Kalau dalam kotak tu cakap state it's only supporting 2G, so that's 2G capable only lah. So itu salah satu. Tapi kalau mana pelanggan-pelanggan sudah membuang kotak-kotak peranti ataupun telefon bimbit, cara yang lain juga, you can access your phone, kira cek settingsnya, under settings ada network. So ada pilihan. Kalau satu pilihan sahaja 2G sahaja, itu maksudnya itu telefon bimbit yang capable of 2G sahaja. Tapi kalau ada pilihan yang lebih, ada 2G, 3G, 4G, maksudnya ini yang tidak akan terjejas ni. So kalau perkhidmatan 2G ditutup, ia masih boleh digunakan untuk 3G dan 4G. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga, yang paling mudah ialah melihat signal indicator on the phone itself. So ada simbol, ada mengatakan 3G, 4G, ataupun huruf H atau huruf LTE. So mana-mana telefon yang ada simbol ini, maksudnya is already capable of 3G and 4G. Tapi kalau tidak ada simbol ini,
ataupun simbol 2G sahaja, maksudnya inilah yang peranti 2G yang akan terjejas bila perkhidmatan 2G ini akan ditutup. Jadinya disarankan siapa-siapa yang masih menggunakan peranti 2G ini perlu ditukar ataupun dinaik taraf ke telefon bimbit yang capable of 3G dan 4G. Baik, cukup jelas sekali ya bagaimana kita ni ingin mengetahui telefon bimbit yang menggunakan 2G, 3G maupun 4G ya. Yang paling mudah kalau kita lihat signal di atas itu telefon bimbit ada barnya, ada H ya, itu maksudnya 2G ataupun LTE ya. Dan H atau LTE itu bermaksudnya 3G atau 4G. Jadi itu dari segi telefon bimbit ni tuan. Bagi mereka yang menggunakan SIM card 2G, macam mana tu mengetahui? Sama je. So kalau siapa-siapa yang menggunakan SIM card 2G masih, walaupun telefon bimbitnya 3G dan 4G, ia akan dapat signal 2G sahaja. Oh, tidak perlu membuka SIM card melihat 2G. Tidak perlu. Jadi melihat daripada telefon itu, telefon bimbit sudah tahu sama ada capable of 3G, 4G ataupun 2G sahaja. Baik, begitulah ya. Maira? Ya, Alhamdulillah. Dan kita ingin mengetahui juga ni untuk peniaga telekomunikasi. Jadi apa yang akan terkesan oleh penamatan perkhidmatan 2G ni sebetulnya ni? Seperti saya katakan tadi, kepada peniaga-peniaga disarankan supaya tidak menjual telefon bimbit yang capable of 2G sahaja. Pasal masa ni seperti Tuan Zulami mengatakan tadi, 1 hari bulan Jun nanti perkhidmatannya akan ditutup. Jadi mana-mana telefon bimbit yang capable of 2G akan terjejas. So mana-mana peranti ataupun telefon bimbit yang capable of 3G and 4G atau tidak terkesan dengan penutupan khidmat 2G ni. Jadi adakah perlu mereka yang menggunakan SIM card 2G tersebut untuk menggantikan kad SIM mereka macam mana? Ya. Betul tu tuan, ia perlu ditukar seperti yang dikatakan tadi 1 Jun. So dengan di sini dinasihatkan kepada pengguna-pengguna yang masih menggunakan GSM 2G SIM card adalah dinasihatkan untuk menghubungi penyedia perkhidmatan kita untuk berpindah ke perkhidmatan 3G dan 4G. So hopefully dapat ditukar dengan secepat mungkinnya lah. Baik ya. Jadi terus saya pergi ke kaunter perkhidmatan Auda dan nyatakan kepada mereka Auda ingin melanggan kepada 3G ataupun 4G ya. Baik. Jadi untuk berikutnya ini kita ingin bertanyakan. Jadi peranti ataupun device yang terkesan oleh penamatan perkhidmatan 2G ini ada banyak ya. Jadi ingin kita ketahui apa yang akan terkesan oleh penamatan perkhidmatan 2G ini nanti. Maksud kita maklumlah ya, di negara kita di Brunei Darussalam ini banyak telefon bimbit yang dijual. Jadi macam mana dengan keadaan sedemikian? Jadi kalau mana-mana pelanggan yang masih menggunakan 2G capable phone sahaja, telefon bimbit yang 2G capable, perlu ditukar ke telefon bimbit yang capable of 3G dan 4G. Masih ada pelanggan-pelanggan yang suka a small and compact phone seperti Nokia 3310. Masih ada yang berminat menggunakan atau yang keypad based. Kebanyakan yang telefon bimbit yang macam ini is only 2G capable. So disarankan pelanggan-pelanggan yang masih menggunakan telefon bimbit macam ini perlu ditukarkan. Jadi perkhidmatan mobile network dorang, mobile service tidak akan terjejas dengan penutupan perkhidmatan 2G ini. Selalunya yang menggunakan button keypad based. Yes. Telefon-telefon lama lah ya. Telefon lama betul. Kalau macam touchscreen itu mungkin boleh sudah menerima perkhidmatan 3G dan juga 4G ya. Betul sekali. Jadi memang seperti yang dinyatakan tadi memang ada bilangan kecil sebetulnya pelanggan di negara Darussalam yang masih lagi sebetulnya menggunakan perkhidmatan 2G ini. Jadi bagi bis kita yang masih lagi menggunakan perkhidmatan 2G adalah disarankan ya untuk menghubungi penyedia perkhidmatan untuk berpindah ya perkhidmatan 2G ke 3G ataupun 4G seperti yang disarankan. Yang mana insya-Allah ia akan dihentikan ataupun ditamatkan sepenuhnya pada 1 Jun 2021. Iya, mungkin mereka selesa ya menggunakan telefon bimbit yang lama ya. Jadi sebagai tugas dan juga tanggungjawab kita inilah ya untuk kata orang menggalakkan mereka menggunakan teknologi terbaru dan juga terkini. Di samping itu juga user experience seperti yang dikatakan tadi, pelanggan pasti akan lebih berpuas hati apabila mendapatkan perkhidmatan yang lebih
lancar ya dan juga lebih cepat. Baik, terakhir jadi dengan penutupan ataupun penamatan perkhidmatan GSM 2G di negara Brunei Darussalam, adakah peranti ataupun devices 2G only masih boleh dijual di negara kita di Brunei Darussalam, macam mana? Okey, untuk makluman juga ATI telah pun menghentikan pengimportan peranti 2G ataupun 2G devices ini sejak Mac 2021 sudah. So adalah dinasihatkan kepada peniaga telekomunikasi ataupun dealer disarankan untuk tidak lagi menjual lah 2G ni kepada pengguna dan jangan dikeluarkan dari paparan. So peniaga telekomunikasi juga dimestikan untuk membagi maklumat yang jelas dan tepat kepada pelanggan yang berniat untuk membeli 2G ni. Maksudnya membagi penjelasan yang 2G ni lagi dapat dipakai lah. Contohnya macam tu. Betul. So itulah tu telefon bimbit ni memang start sudah sepenuhnya ditutup pada 1 Jun 2021. Iya, jangan mentang-mentang 1 Jun tutup, di penghujung bulan ini nanti ada tejolan hebat murah. Jangan. Rupa-rupanya ini lagi dapat diguna pakai. Baik. Ribuan terima kasih kita ucapkan buat tetamu undangan kita ni yang berkesudian bersama kita ni pada pagi ini, yang telah pun berkongsi berkenaan penamatan perkhidmatan GSM 2G di negara Brunei Darussalam. Mudah-mudahan jelas dan juga sampai kepada penonton-penonton kita ni ya. Ucapan ribuan terima kasih sekali lagi. InsyaAllah jika ada kesempatan kita akan bersama di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.